Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelayar-pelayar FB Sinar Harian. Jadi saya Izzuddin, saya masih lagi berada di Maha, di Maib Sedang ini. Jadi sudah pastinya saya berada di pavilion booth Reruai Felda di Maha ini, di Maibs. So untuk hari ini kita ada tetamu istimewa kita, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Keusahawanan Jabatan Pembangunan Pengarah Jabatan Pengarah Pembangunan Pertanian dan Ternakan Felda, Encik Hasrin Ismail. So Encik Hasrin, apa khabar Encik Hasrin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama Sinar Harian. Okey, terima kasih juga kepada Sinar Harian singgah ke booth Felda untuk Maha 2022 ni. Okey. Seperti biasalah, peranan selain daripada Felda menanam sawit dan juga getah, mungkin Cik Hasrin boleh terangkan apa yang telah Felda laksanakan, inisiatif bagi meningkatkan ekonomi Felda ni, peneroka Felda. Okey, seberingkasnya program pembangunan peneroka ini telah dimulakan pada tahun 2019. Okey, melalui kertas yang dibentangkan, kertas putih Felda yang dibentangkan di Parlimen. Dan objektif utama untuk program pembangunan peneroka ini adalah satunya untuk menambahkan pendapatan peneroka. Kita sedia maklum peneroka ada pendapatan utama daripada sawit dan getah. Jadi melalui program pembangunan peneroka ni kita harapkan mampu untuk tambahkan lagi pendapatan peneroka. Dan tambahan mungkin ada masanya harga bagi komoditi ni yang tak stabil, contohnya harga sawit jatuh naik luar pada bidang kuasa kita. Begitu juga dengan harga getah. Dan kita mengharapkan melalui pelaksanaan PPP ini mampu untuk tambahkan pendapatan peneroka. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui PPP ini kita juga berhasrat dari segi objektifnya mampu untuk bantu negara berkaitan dengan food security. Okey, so ini satu tugasan besar lah yang Felda perlu mainkan, dan mungkin melalui perkara ini kita boleh bantu negara berkaitan dengan food security. Dan program ini telah bermula secara giatnya pada tahun 2020, dan program pertama yang kita buat adalah di Felda Bukit Rokan melalui projek komersial rintis kita lah. Okey, baik. Okey. Bagaimana dengan PPP ini dilaksanakan dan bagaimana dengan pemilihan peserta? Okey, PPP ini dilaksanakan. Okey, kita ada 3 model yang kita rangka untuk pelaksanaan PPP ini. Kita namakan pertamanya model community, lepas tu yang kedua kita namakan sebagai model komersial, dan yang ketiga merupakan kita namakan model baru bersama dengan Agrobank. Dan bagi pelaksanaan PPP ini kita bagi peluang dan ruang kepada semua peneroka generasi baru yang berada di rancangan untuk bersama-sama kita lah. Kita ada 2 konsep pelaksanaan, sama ada nak dilaksanakan secara individu yang kita namakan sebagai plasma, ataupun kita boleh buat melalui pelaksanaan melalui koperasi ataupun badan-badan yang berada di rancangan. Jadi dari segi kuotanya setiap keluarga peneroka boleh join 2 program, sama ada dilaksanakan secara individu ataupun melalui badan-badan yang ada di rancangan lah. Okey, baik. Seterusnya, boleh tuan kongsikan sedikit berapa jumlah bilangan peneroka Felda yang telah menerima manfaat daripada PPP ini? Okey, sebenarnya ramai yang telah terima manfaat bagi program pembangunan peneroka ini. Dan kalau kita pecahkan bagi yang telah terima manfaat dari segi kelulusannya untuk projek secara individu ataupun plasma yang kita namakan, jumlahnya seramai 8,336 peneroka. Dan bagi peneroka ataupun generasi yang telah join program melalui koperasi ataupun badan-badan, jumlahnya lebih besar lah. Jumlahnya sekitar 48,693 orang peneroka. Jadi kalau kita hitung atau kita jumlahkan secara keseluruhannya, jumlah peneroka yang telah bersama kita hampir kepada 60,000 jumlah peneroka Felda yang telah bersama dalam program PPP ini. Okay, baik.
jumlah projek dana mungkin yang Okey, dari segi dana, kita telah terima dana sehingga Jun daripada kerajaan. Okey, sebab dana ni datangnya daripada kerajaan Getah Putih Felda. Secara keseluruhannya kerajaan telah memperuntukkan 1 bilion satu nilai yang besar untuk program PPP ini. Dan sehingga kini dana yang telah disalurkan kepada Felda adalah berjumlah 234 juta sehingga Jun 2022. Daripada dana yang telah disalurkan 234 juta itu, sekitar 231 juta kita telah luluskan. Dan program ini secara berperingkatlah untuk sampai kepada peneroka, sebab dia melalui proses kelulusan, proses perolehan dan sebagainya. Sebab kita tak bagi dari segi kewangan, kita tak bagi duit kepada peneroka, kita bagi dalam bentuk projek yang telah disediakan. Ya, projek maksudnya macam dia nak tanam bagi baja. Okey, kita bagi input pertanian. Okey, kalau contohnya bagi tanaman kontan yang kita cadangkan, contohnya macam cili kita bagi benih, kita bagi set untuk fertigasi, kita bagi baja untuk satu pusingan komplit macam tu. Okey, jadi untuk pusingan pertama kita telah sediakan berserta dengan latihan dan juga jaminan pasaran, itu yang penting. Okey, dan untuk pusingan kedua perlu datang daripada modal yang telah keuntungan telah dijana daripada projek pertama lah. Jadi maksudnya kalau ada peneroka yang nak join, nak buat tanaman kontan ni, dia macam mana dia nak buat? Okey, proses permohonan tu datang daripada peneroka kepada pengurus rancangan. Jadi maksudnya mana-mana yang berminat untuk program PPP ni, dia boleh datang ke pejabat rancangan bertanya tentang mana-mana model untuk mereka join lah. Sebab program ni telah berjalan lama. Okey, mungkin ada yang dah bersama dan mungkin ada yang belum. Jadi kita harapkan melalui hebahan pada hari ini, lebih ramai peneroka bersama dalam program PPP ini boleh datang ke pejabat rancangan bertanya, dan andainya kalau tak jelas lagi boleh tanya kepada wilayah, dan kita juga ada hebahan kita melalui kita punya website Felda lah. Boleh terus rujuk ke sana. Okey, baik. So bersempena dengan Maha ni, apa istimewa yang ada di booth Felda ni? Mungkin boleh kongsikan sikit dengan orang ramai yang belum datang lagi dan yang nak akan datang ni, mungkin aktiviti, informasi dan sebagainya. Okey, kita di sini apa yang kita sediakan dari segi informasi bagi program PPP itu yang utama di sinilah. Selain daripada tu, kita juga sediakan beberapa informasi yang baru di Felda, antaranya informasi berkaitan dengan wakaf Felda. Kita ada juga sediakan kit-kit ataupun kita punya flyers berkaitan dengan apa yang kita berlaku dalam Felda ni lah. Tapi apa istimewanya yang kita buat di sini, satu, untuk kita perkenalkan program PPP ni. Okey, mungkin ada di kalangan peneroka yang sampai. Okey, jadi kita informasi ni terus kepada mereka. Dan yang kedua, informasi kepada agensi-agensi yang lain. Jadi pada kali ini dalam program pembangunan peneroka ni, dari segi kerjasama bersama dengan agensi, memang kita ada komitinya. Okey, kita tak berjalan sendiri, kita dapat sokongan daripada agensi-agensi yang lain. Jadi melalui hebahan informasi seperti ini, mungkin ada agensi yang nak bersama dengan kita dalam program pembangunan peneroka. Jadi ini merupakan satu juga yang kita harapkan melalui program Maha ini. Jadi maksudnya kalau ada peneroka yang datang sini nak contoh dia nak tanam pisang contoh, maknanya dia boleh datang dapatkan khidmat-khidmat sini macam mana, dan pihak cik akan bantu dia lah. Betul kan. Maksudnya dari segi informasi ada di sini, proses permohonan kan semua boleh dapatkan di sini dengan lebih jelas lah, sebab kita ada pegawai-pegawai khas yang kita tempatkan dekat sini untuk bagi penerangan berkaitan dengan program pembangunan peneroka ini. Dan ada masanya kita juga bersama dengan kita punya off-taker di kalangan anak-anak peneroka yang datang ke sini untuk bersama-sama dengan kita, mungkin untuk terangkan berkaitan dengan program pembangunan peneroka ini. Okey, baik. Okey, bertepatan dengan tema Maha ni, seperti makanan, bagaimanakah peranan Felda melalui PPP dalam mendukung aspirasi ni? Contoh projek, mungkin ada jumlah pengeluaran untuk membantu sekuriti makanan negara. Apa Okey, Wan, seperti mana yang saya maklumkan tadi, dari segi objektifnya, kita objektif yang pertama bagi PPP ini untuk penambahan pendapatan kepada peneroka. Dan yang kedua adalah berkaitan untuk bantu negara berkaitan dengan food security. Jadi tak lagi lah. Dari segi PPP ni memang kita menggariskan kita nak bantu negara berkaitan dengan pengeluaran makanan. Jadi apa yang kita fokuskan dalam PPP ni menjurus kepada tanaman, ternakan yang masih kurang lagi dari segi SSL. Okey. Maksudnya apa yang kurang, negara kurang, itu yang kita buat sekarang ni. Dan apa yang kita fokus sekarang ni dalam program pembangunan peneroka, kita memfokuskan penanaman cili. Okey,
Okey, kita semua sedia maklum kita mengimport terlalu banyak cili daripada luar. Okey, itu yang pertama yang kita fokuskan. Selain pada tu, kita fokuskan juga kepada ternakan ikan air tawar ni. Okey, walaupun benda ni masih di peringkat awal dan di Johor menjadi Ikan apa tu? Ikan tilapia. Jadi di Johor merupakan projek yang banyak yang kita buat di sana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga fokus kepada ternakan ruminan. Contohnya untuk lembu dan juga kambing. Sebab ini pun antara produk yang kita tak cukup di peringkat pasaran sekarang ni. Okey. Dan kita itu berpandu kepada SSL, dan kita juga fokus kepada ternakan ayam. Okey, walaupun dari segi SSL-nya ayam dah cukup, tapi baru-baru ni kita ada isu jadi kita harap melalui program PVP ni kita mampu untuk bantu negara lah untuk mencukupkan makanan negara. Dan selain berkaitan dengan apa yang saya sebut tadi, kita juga start tengok kepada industri lain, contohnya industri arnab. Okey, untuk sumber protein baru kepada masyarakat Malaysia lah. So itu juga fokus kita. Okey, itu dari segi tanaman dan juga ternakan. Tapi kalau kita menjurus kepada berapa banyak yang kita nak hasilkan. Okey. So apa yang kita jangkakan dari segi kita punya anggaran kita nak menghasilkan menjelang tahun 2024 kita nak hasilkan lebih kurang 9,000 tan ayam. Daging ayam kita nak hasilkan menjelang tahun 2024. Bagi tanaman cili kita nak hasilkan 2,000 cili menjelang tahun 2024. Manakala untuk ikan tilapia kita menyasarkan 700 metrik tan. Begitu juga dengan arnab sekitar 400 metrik tan. Manakala untuk lembu pula kita menyasarkan menjelang tahun 2026. Kita ada lebih kurang 45,000 ekor lembu yang kita boleh hasilkan, dan dia akan menyumbang sekitar 2.5 kepada 3% SSL negara. Lebih kurang macam tu. Okey, baik. So itu dia. Ada apa-apa lagi mungkin daripada Cik Asrin nak ditambah lagi berkenaan dengan pertanian dan juga peternakan ni? Kita mengharapkan sokongan daripada masyarakat peneroka, sebab yang nak menjalankan projek ini merupakan masyarakat peneroka. Jadi kita amat mengharapkan penyertaan lebih ramai lagi warga peneroka bersama dalam program PPP ini. Dan bagi program MAHA ini kan, kita pun nak jemput warga peneroka untuk singgah ke gerai kami lah, untuk bersama-sama. Kalau ada yang tak faham tentang program PPP ini, boleh datang ke sini dan dapatkan penerangan daripada pegawai-pegawai yang ada di sini. Okey, baik. Itu saja Cik Asrin Okey, terima kasih Cik Asrin kerana bertemu. Jadi itu dia penerangan rasanya panjang lebar daripada kita punya pengarah pembangunan pertanian dan ternakan, Encik Asrin Ismail. So saya ada juga tetamu istimewa lagi seorang daripada generasi kedua Felda. Beliau merupakan usahawan Felda, off-taker tanaman cili. So kita bersama dengan Cik Muhammad Nur Alam. Assalamualaikum Cik Muhammad Nur Alam. Okey, sihat. Terima kasih bersama Sinarian. So boleh terangkan sikit Cik pasal apa tanaman cili ni? Mungkin daripada Cik ada tip-tip ke apa ke mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yuan sebab dan juga Felda sebab panggil untuk sama sesi wawancara hari ni. Pertamanya, nama saya Nur Alam daripada Felda Semencu, usahawan daripada Felda Semencu, dan alhamdulillah bermula pada tahun 2012 kita mengusahakan lebih kurang dalam 800 polybag pada permulaan dia, meningkat kepada 4,000 polybag, 15,000 polybag, dan seterusnya menguruskan hampir daripada 42,000 polybag sehingga pada tahun 2015. Maknanya transisi daripada 2012 hingga 2015 itu kita fokus, iaitu fokus kepada pengeluaran tanaman. Dan kita pada 2017 kita ada pusat sertifikasi dekat Felda Semencu. Apa ada dalam tu Izwan? Dalam tu ada akademi latihan fertigasi, ada pusat jualan barang-barang fertigasi, dan juga ada juga pusat pengumpulan hasil-hasil pertanian MyGap di Felda Semencu. Dia terletak dekat Felda Semencu lah. Jadi daripada 2012 hingga kepada 2018 kita sebagai seorang usahawan lah. So alhamdulillah apabila program PPP ni ada pada tahun 2019, kita dah mula membantu mereka tim PPP Felda untuk cuba merangka dan juga untuk
memberi input-input dan dapatan-dapatan tentang pertanian, especially kepada fertigasi, kepada tim PP, dan kami berbangga menjadi sebahagian daripada PPP inilah. Dan hari ini kami dilantik sebagai salah seorang daripada off-taker untuk menguruskan program-program PPP di peringkat rancangan. So bila Izwan tanya tentang tips untuk tanaman cili, Izwan kena jadi peserta PPP. Untuk peserta okey. So sebenarnya mudah. Tanaman cili ni adalah satu tanaman, ada cabaran dia dan juga ada perkara-perkara yang kita perlu dalami dan juga belajar. Kebiasaannya orang akan bertanya tentang pucuk, kerinting, buah tak jadi. Tapi insya-Allah bila ada latihan yang cukup, bila ada hands-on yang betul, peserta-peserta PPP yang ada dekat rancangan, warga-warga peneroka, insya-Allah kalau sebelum ni tak boleh untuk nak menanam cili, saya amat yakin dengan komitmen yang ada, mereka mampu mengeluarkan hasil cili. Dan alhamdulillah sepanjang program PPP ni kami menguruskan banyak hasil cili daripada peserta-peserta dan kami pasarkan kepada pasaran lah. Betul. So pendek kata nak tanam cili ni senang lah kiranya. Boleh cakap macam tu? Dia ada cabaran Azwan, tapi insyaAllah dengan ilmu yang ada, dengan bimbingan, kita mampu untuk membantu peserta PPP ni hingga mereka mendapat hasil mereka di tuayan nanti. Berapa ramai dah ada peserta ni? Alhamdulillah kita setakat ni kita dah menguruskan hampir 300 lebih peserta PPP yang ada di kawasan Felda. Di kawasan Felda, dekat wilayah Terengganu, dekat wilayah Jengke, wilayah Alostar, wilayah Terolak dan wilayah JB. So kesemua tu perlu mengikuti latihan, perlu mengikuti bimbingan yang berterusan sepanjang tempoh mereka menerima bantuan daripada Felda. Hingga kepada hasil dia. Hingga daripada hasil dia pun kami akan pergi kepada rancangan untuk ambil hasil tu. Bagusnya program PPP ni, Felda mengambil kira ekosistem tu komplit. Peserta yang terlibat tidak perlu untuk bila dia nak menanam perlu cari pasaran ke apa kan. Jadi semua tu dah tersedia dah. Jadi mereka tak perlu untuk memikirkan. Mereka hanya perlu fokus kepada menanam atau menternak. Nak dengan tak nak je. Ya. Itu antara secara mudahnya lah kita nak ni lah. Okey, mungkin ada pesanan kepada yang baru nak mencuburi bidang penanaman cili ni juga macam mana ke? Peroka-peroka lah. Untuk mereka-mereka yang ada di luar sana, sama ada khususnya kepada peneroka lah. Pertamanya dia perlu ada untuk apa-apa bidang sekalipun perlu ada ilmu lah kan. Kena datang latihan, dalami ilmu tu, dan juga keduanya dia perlu ada mentor dia ataupun siapa yang guide dia. So dalam konteks Felda ni, kalau kita nak perikanan, ada mentor dia yang ataupun operator dia yang menguruskan, ataupun off-taker dia yang ni. Kalau tentang pertanian, ada mereka yang terlibat, dah disediakan dah. Dan yang ketiga dia perlu ada pasaran. Pasaran tu alhamdulillah dah ada. Jadi peserta yang ada di luar sana, warga-warga peneroka, jangan tak perlu was-was lagi tentang program pembangunan peneroka ni. Kesemuanya ekosistem telah disediakan. Hanya mereka perlu menunjukkan komitmen. Ayolah untuk bersama-sama kita membantu Felda untuk memenuhi agenda security makanan negara. Di samping mereka mendapat pendapatan tambahan melalui dunia pertanian ni. Okey, itu saja. Terima kasih kepada generasi kedua kita yang banyak berusaha untuk memastikan peneroka kita mempunyai pendapatan. So kepada yang belum datang lagi ke Maha ini, saya jemput anda beramai-ramai bersama keluarga, bersama anak untuk datang ke Maha ini. Dan jangan lupa singgah ke Pavilion Felda. Pavilion Felda ni dia punya ni semua oren dia punya ada tulisan Felda warna oren, dia dekat tengah-tengah ni. Di hall A boleh datang nak dapatkan maklumat, nak berniaga, dan jangan lupa dapatkan produk usahawan Felda.
terdapat 10 booth ruruai usahawan Felda yang menawarkan pelbagai jenis makanan. Jadi jangan lepaskan peluang ni, kerana harga yang ditawarkan amat affordable untuk anda beli. Itu saja. Izwan Nozlin daripada Maha Maif Sedang.